Pertama, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam cuaca yang sejuk, hujan, pun kita dapat bersama pada malam ini untuk mengikuti siri penerangan secara langsung daripada Perikatan Nasional, daripada PAS yang bertanding di pilihan raya kecil peringkat Parlimen P040 Kemaman ini. Saudara yang dihormati sekalian, dalam kita menghadapi pilihan raya, perkara paling penting sekali ialah kita nak buat pemilihan antara pemimpin yang dicadangkan oleh pihak parti yang bertanding. Sekarang ni di PRK Kemaman ini kita ada dua penjuru. Maknanya satu calon daripada Perikatan Nasional yang bertanding atas lambang bulan di negeri Terengganu ini ataupun di Kemaman ini, dan satu lagi ialah calon daripada Pakatan Harapan yang bertanding atas lambang Barisan Nasional. Jadi untuk kita buat pilihan, maka kita mesti ada maklumat. Kita tak boleh buat pemilihan secara sembrono. Kita tak boleh buat pemilihan secara dengar-dengar, secara hearsay, ataupun mendapat maklumat separuh masak daripada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjaja maklumat kepada kita. Kita mesti dengar secara direct daripada pihak yang berautoriti ataupun yang kita siqah, yang kita yakin bahawa maklumat itu adalah maklumat yang benar dan tepat. Itu asas yang perlu ada pada setiap individu ataupun yang perlu ada pada setiap pengundi-pengundi di Parlimen Kemaman ini. Baik, bagi pihak kami ataupun PAS, kita mencadangkan ataupun kita telah mencalonkan Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon pilihan untuk diundi oleh setiap pengundi yang ada di Parlimen Kemaman ini. Baik, apabila kita calonkan ini, kebetulannya beliau ni adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Maka timbul pelbagai bentuk tomahan, pelbagai bentuk sinikal daripada pihak parti lawan. Dia kata tamak lah, dia kata macam mana nak jadi ahli parlimen, urus negeri pun tak pandai, kononnya nak jadi calon Perdana Menteri. Dia mula serang peribadi. Sepatutnya dalam pilihan raya ni, untuk memandaikan pengundi ataupun untuk mematangkan kaedah kita berpolitik, kita mesti mengelak diri daripada menyerang peribadi. Tetapi apa yang dilakukan sekarang ni, dia lebih cenderung untuk serang peribadi. Sebab dia tahu bahawa karakter calon yang kita bawa ini adalah satu karakter yang sangat besar dan dia tak mampu untuk menghadapinya kalau tidak mereka rosakkan reputasi ataupun mereka burukkan imej ataupun bunuh karakter dalam bahasa lain calon yang kita tampilkan kepada masyarakat. Dan inilah naratif yang mereka bawa sepanjang musim pilihan raya kecil di peringkat kawasan ataupun Parlimen Kemaman ini. Jadi saudara yang dihormati sekalian, di sini kita dah dapat satu point. Kalau kita nak ambil satu pertandingan antara parti ini untuk menghadapi pilihan raya, atas konsep ini kita sudah menang satu point ataupun satu mata, yang mana mereka telah mula menampakkan cara berpolitik yang pincang apabila mengambil kaedah menyerang peribadi. Itu tanda orang nak kalah. Itu tanda orang bankrupt idea. Itu tanda orang yang tidak memiliki wawasan, tidak memiliki satu gagasan bagaimana untuk mereka menang dan mengisi kemenangan kalau mereka diberikan kepercayaan oleh rakyat.
Awal-awal lagi mereka sudah zero idea. Jadi oleh kerana itu mereka terpaksa mengambil kaedah serang peribadi. Saudara yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun saya bimbang juga apabila serangan peribadi ini dilakukan bertalu-talu, saya duk bimbang kalau ada orang percaya. Kalau ada orang terpengaruh. Jadi sikit sebanyak kita nak kena beri pencerahan. Tadi sebentar Datuk Razali telah pun menjelaskan kepada kita tidak selayaknya mereka labelkan calon kita ini sebagai seorang yang tamak untuk bertanding dalam pilihan raya. Selain daripada jawapan yang telah diberikan, saya nak maklum, saya ni kebetulannya agak rapatlah dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni, Dr. Samsuri. Kebetulannya kelahiran kami satu daerah di Besut, Terengganu. Berbidan-bidan yang sama, jarak usia hanya 7 hari saja. Dia lebih tua daripada saya, 7 hari saja. Saya mengenali beliau dengan begitu lama, dengan begitu rapat. Tak timbul soal tamak, ringkas saya nak sebut begitu. Bukan setakat untuk jadi calon pilihan raya di Kemaman. Bahkan untuk dia jadi calon di Rurendang dulu. Masa pilihan raya tempoh lalu. Yang membuatkan ataupun yang membawa beliau ke kerusi Menteri Besar negeri Terengganu ini. Pun beliau tak nak. Menangis dia di Pejabat Agung PAS masa tu. Apabila namanya dinobatkan sebagai calon ganti tempat Tok Guru di Rurendang dan diberi hint lah kita kira. Diberikan isyarat kepada beliau bahawa beliau akan menjadi Menteri Besar negeri Terengganu. Dia tak nak. Berkali-kali dia tak nak. Sebab kenapa tak nak? Padahal orang lain berebut nak jadi Menteri Besar. Ini adalah kaedah. Ini adalah proses pentarbiahan dalam PAS. Kita tadi ajar untuk cinta jawatan. Memburu jawatan. Meminta jawatan. Kerana orang-orang yang meminta jawatan ini, kata Nabi, kalaupun dia dapat jawatan itu, Allah berlepas diri daripadanya. Allah tidak akan memberi pertolongan kepadanya. Tetapi jika sekiranya pemimpin berkehendak, rakyat berkehendak, lalu dia menerima dengan penuh tanggungjawab atas kehendak yang diberikan, maka Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya bagi memudahkan urusannya. Jadi kalau itu pun dia tak nak jadi Menteri Besar, sama juga di peringkat Parlimen. Saya sendiri sebagai ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat, di penghujungnya pun tak tahu lagi sebenarnya siapa calon. Dan beliau pun tak menyangka bahawa beliaulah yang akan dicalonkan. Kerana ini adalah keputusan pucuk pimpinan. Dan apabila ini kehendak pemimpin parti, maka kita sebagai ahli parti, walaupun pada level naik presiden, seperti Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri ini, maka beliau sami'na wa ata'na ala aini wa ra'si, maknanya mengambil tanggungjawab ini dengan berat, dan itulah realiti dalam PAS. Sebab tu kita tak balah dalam masalah calon, dalam masalah nak jadi pemimpin. Kalau hak jenis suka nak cari jawatan, berebut jawatan ni, dia memang tak lama. Dia memang tak lama. Kalau dia masuk PAS, dia menyertai gerakan Islam ini, dia menyertai jamaah ini kerana mendambakan jawatan, dan dia tidak menemui peluang untuk mendapat jawatan itu, dia akan keluar, dia akan lari sendiri. Tak lama. Jadi saudara dan hormati sekalian, ini saya topak maklumat yang telah pun dijawab oleh Datuk Lee sebentar tadi mengenai dengan isu calon kita ni tamak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, tolong sapalah kepada pengundi-pengundi yang lain, mungkin kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita yang akan turun mengundi pada 2 Disember ini, biar dia dapat maklumat ini. Saya yakin insya-Allah
pengundi di Kemaman ini sudah matang dan sangat bijak dalam menilai hujah yang diberikan itu memang tak selayaknya ditimbulkan. Cuma saya bimbang kalau masih ada hak terpengaruh dan terpedaya dengan apa yang dimainkan naratifnya oleh pihak Barisan Nasional. Itu pertama. Yang kedua pula dia kata nak jadi calon Perdana Menteri lagu mana? Mengetah negeri pun tak pandai. Banyak projek tak berjalan. Macam-macam lah dia duduk cyber. Duduk cyber mengata, kononnya, termasuk dalam TikTok saya dengar kemarin pun ada beberapa orang tukar-tukar kempen mereka lah dalam TikTok ni. Dia sebut, dia kata tak pandai urus ekonomi. Walaupun adalah projek untung 1-2 tu, projek anugerah lah, macam-macam. Dia guna naratif yang nak menggambarkan tak pandai mengetah lah, begitu bahasa mudah dia. Saudara dah hormati sekalian, saya nak sebutlah 2-3 perkara bagi menjawab persoalan ini untuk memberi keyakinan kepada pengundi-pengundi di Kemaman bahawa calon yang kita kemukakan ini adalah the best candidate ataupun calon yang terbaik yang perlu diberikan sokongan, yang perlu diberikan kemenangan oleh pengundi-pengundi semua, insya-Allah. Sebab sebelum saya jawab ni, sebab ada keperluan besar kita hantar Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri ni ke Parlimen. Yang pertama, sudah tentulah kita nak mengisi kekosongan yang berlaku di Kemaman. Walaupun kita tak setuju proses pengosongan kerusi Kemaman ini melalui petition pilihan raya dengan tohmahan dan tuduhan kononnya kita melakukan rasuah dan akhirnya seret ke mahkamah, jadi perbicaraan yang panjang, akhirnya disabitkan kesalahan melalui akta pilihan raya ini, akhirnya kosong kursi. Walaupun kita sudah menang dengan majoriti yang begitu besar, dia sudah tentu akan memenatkan rakyat, merugikan wang negara, wang rakyat, dan akhirnya dia akan hanya mengulangi satu proses yang sama dan serupa. Padahal kalau nak kira, kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Dun Pelangai baru ni, pilihan raya kecil juga, ngab bagi berah, ngab bagi sardin susu, lebih teruk, sama je. Secara terbuka, buat iklan, buat kempen, buat tawaran dalam majlis secara terbuka atas petah. Cuma kita ni tak padan nak main petition ni. Dah rakyat pilih, kita kira serah ke rakyat lah. Dan kita akui, akur apa yang menjadi pilihan rakyat. Dari dah hormati sekalian. Baik. Perkara yang pertama sekali, saya nak bawa bagaimana pengurusan ekonomi yang dibuat di negeri Terengganu ni oleh kepimpinan Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri. Yang menunjukkan beliau layak untuk memimpin negeri dan mempunyai satu idea dan mempunyai satu gagasan yang bijak dan orang yang mempunyai kebijaksanaan yang sebegini sangat diperlukan selain daripada mengisi kekosongan adalah untuk memimpin tim parlimen kita nanti ataupun ahli-ahli parlimen kita nanti. Kerana parlimen ini bukan soal calon Perdana Menteri saja, tetapi juga adalah soal tim yang akan bekerja keras, berbahas di parlimen, menguasai isu di parlimen, ataupun termasuklah dalam meluluskan sesuatu akta yang dicadang, yang diusulkan di parlimen, ataupun untuk membuat dasar-dasar baru apabila kita ditakdirkan oleh Allah dapat memimpin kerajaan federal. Jadi buat masa ni, kita ni pembangkanglah di parlimen. Jadi insya-Allah kita harap dengan kemasukan Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri ini, dia akan mengukuhkan lagi kekuatan tim kita dalam parlimen, terutama dari sudut berbahas, memberi idea dan mematahkan hujah lawan, serta untuk memberikan keyakinan kepada semua ahli parlimen bagi
membuat satu perubahan dalam negara kita. Terutamanya, sudah tentulah kita nak negara kita ini kembali dipimpin oleh Perikatan Nasional. Sebab kita tengok di bawah Pakatan Harapan ni, Allah, saya tak tahulah tuan-tuan, tapi saya tengok makin celaru, makin kalut, makin teruk. Selain daripada yang terbaru ni lah, isu cabar Mahkamah Syariah ni, kita sedangkan ni kita tengok dalam negara kita, program-program maksiat dan munkar bertambah. Ni di akhir November, kalau tak silap saya, bila? 23 atau 23 hari lagi lah. Ataupun esok, 22 November. Kalau tak, tarikh saya tak ingat molek. Akan diadakan satu konsert di Stadium Bukit Jalil. Konsert LGBT. Coldplay. Yang akan dilaksanakan di Stadium Bukit Jalil. Saudara dah hormati sekalian, kita bantah cak kali dah. Dulu dah buat dah sekali. Kita dah bantah cak kali. Tapi dia buat tak erti. Kita bimbang negara kita ini akan dimurkai oleh Allah. Dan sekali lagi akan ditimpa musibah. Dia tak perik ke? Dia tak serik ke dengan musibah COVID yang pernah dialami dulu? Masa COVID dulu pandai pula dia batah kita kita batah habis lah. Dan rakyat boleh terima lah. Semua aktiviti-aktiviti mungkar. Bimbang. Kalau ini adalah suatu yang akan lebih menjadikan keadaan makin parah. Semua fokus. Tahlil, baca yasin, kunut nazilah tiap-tiap hari. Tetapi apabila Allah bebaskan negara kita daripada musibah, semua jadi leka dan lalai. Kembali melakukan maksiat dan mungkar. Ini yang saya bimbang, seperti yang Nabi sebut dalam satu hadis. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti berjuang untuk menegakkan syariat. Kamu mesti berjuang untuk mencegah kemungkaran. Kalau kamu berpeluk tubuh, tidak berjuang untuk menegakkan yang hak, menegakkan syariat, mendaulatkan syariat Allah di atas muka bumi, dan mencegah kemungkaran, itu bermakna kamu sengaja membiarkan orang-orang yang jahat di kalangan kamu bermaharajalela di kalangan kamu. Akhirnya perampak, penyamun, pelaku maksiat, pelaku mungkar, dadah, zina, berleluasa dalam negara kita. Pada waktu itu, barulah kamu kelam kabut. Baru kamu kelam kabut. Nak cari alim ulama, nak cari tutuk guru. Fayada'u khiyarukum. Supaya orang-orang baik ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang terlibat dengan dadah tu kena anak dia. Apabila hak kena rapok tu isteri dia. Hilang habis. Gelamah, ratamah. Baru kalau cari tok lebar, cari tok imam. Minta tolong sembahyang hajat, tolak bala. Nabi kata, fala yustajabu lakum. Masa tu, doamu tak mustajab lagi. Sebab apa? Sebab masa suruh berjuang menegakkan yang ma'ruf, pakai awak senyap belaka. Semasa Nabi suruh berjuang untuk mencegah kemungkaran, semua pakai awak tak erti belaka. Apabila tiba keadaan yang seperti ini, barulah nak cari tok imam baca doa. Telah terlambat, kata Nabi. Jadi sebelum terlambat, kita kena ubah. Antara perubahan yang perlu kita lakukan ialah perubahan kerajaan. Perubahan kerajaan. Nak ubah lagu mana ni, dia makin kuat ni. 2-3 orang dah duk buat kenyataan sokong kerajaan. Saudara dah hormati sekalian, jangan lemah semangat dan jangan cepat putus asa. Sebab itu langkah pertama kita nak kena menangkan Parlimen Kemaman ini supaya jumlah kita di Parlimen tidak makin berkurang. Dan yang kedua, kalaulah di sana ada ahli-ahli Parlimen boleh buat keluar kenyataan menyokong kerajaan secara terbuka, saudara yakinlah insya-Allah dengan pertolongan daripada Allah jua, sampai waktu dan masa yang dikendaki oleh Allah, tak mustahil ada pula nanti ahli-ahli Parlimen
daripada sebelah sana. Hari ini, satu masa, dia akan buat keluar kenyataan terbuka pula untuk menyokong Perikatan Nasional sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Tak mustahil. Sebab pintu hati manusia ini, Allah yang buka. Allah yang tutup dan Allah yang buka. Jadi oleh kerana itu, kita bekerja keras minta bantuan Allah. Di samping ikhtiar kita memahamkan masyarakat, perlunya kita lakukan perubahan. Jadi untuk langkah yang pertama, kita pada malam ni, 2 hari bulan ni pengundi pastikan di Kemaman menangkan Dr. Sam supaya jumlah ahli parlimen kita tidak berkurangan, sebaliknya bertahan, dan kita akan usahakan untuk dia bertambah bilangan, kerana kita buat masa ni bukan lemah, cuma kita tidak berjaya untuk mengatasi mereka pada jumlah bilangan ahli parlimen sahaja. Bukan kita lemah, bukan kita tidak ada kekuatan. Kita ada kekuatan dan kita ada keupayaan, tetapi kita menunggu detik yang diizinkan oleh Allah untuk mencapai numbers. Sebab di parlimen ni, kalau beza satu angka pun, maknanya dialah merintah. Daripada 222 ahli parlimen, untuk dapat simple majority, kita nak kena ada 112 ahli parlimen yang bersama dengan kita. Jadi kalau kita dapat lebih 1 kerusi saja pun boleh memerintah. Sama juga dengan dia. Kalau dia lebih 1 kerusi pun dia memerintah. Jadi dengan kelebihan 1 kerusi ni, dia hanya perbezaan number. Tapi dari segi kekuatan, insya-Allah kita mampu untuk orang panggil bertahan dengan kedudukan kita sekarang, insya-Allah. Baik. Saya tadi nak jawab tentang isu keupayaan calon kita ni, supaya sahabat-sahabat muslimin muslimat boleh tolong sampaikan kepada pengundi-pengundi bahawa calon kita adalah calon yang terbaik. Yang pertama ialah saya nak tengok dari sudut bagaimana dia mengurus kerajaan negeri. Mula-mula ambil kerajaan negeri dulu, saya tengok negeri Terengganu ni macam ambil hospital tau. Banyak projek sakit. Banyak projek sakit. Sehingga langkah awal yang dibuat oleh Yang Mak Berhormat Dr. Samsuri ni, dia tutup 50 JLC. Naik dia tu, tak lama kemudian, dia tutup 50 JLC. JLC ni ialah anak syarikat kerajaan negeri. Biasa kita buat anak syarikat kerajaan negeri ni adalah untuk jana ekonomi, bagi membantu mengukuhkan ekonomi negeri. Itu sepatutnya. Tetapi apabila terpaksa ditutup 50 JLC, maka itu telah menjelaskan kepada kita bahawa JLC ni adalah JLC hak sakit. Ada setengah JLC itu daripada awal dia tubuh tak ada operasi. Tak ada operasi. Tidak aktif. Dan ada yang berniaga tetapi hanya membawa kerugian. Jadi akhirnya tutup 50 JLC ini, kerajaan negeri telah selamat 150 juta setahun untuk save keuangan negeri. Sebab walaupun dia tidak aktif, tetapi dia ada tanggungan. Syarikat ni, anak syarikat JLC ni, dia ada tanggungan. Nak kena bayar yuran berkanun, nak kena bayar operasi, nak kena bayar pengurusan, apa semua sekali. Jadi tanggungan-tanggungan itu, dia jadi macam tanggung bewak hidup lah. Maknanya membebankan kerajaan negeri, dan akhirnya langkah bijak diambil ialah tutup 50 JLC ini, dan dia menjimatkan 150 juta keuangan kerajaan negeri. Itu langkah yang pertama. Kemudian masuk pada tahun 2021. Ada lagi beberapa JLC yang terpaksa ditutup. Setelah kita ambil alih daripada tahun 2018 tu, kita cek balik, selamat balik, ada lagi lebih kurang 8 JLC yang terpaksa ditutup kerana tidak menjalankan apa-apa aktiviti daripada tahun penubuhan. Ada yang tahun 2011 sampai 2016. Duduk saja begitu ya, tanggung begitu saja. Bayang masa kerajaan sebelum, kerajaan Barisan Nasional yang terpaksa menanggung syarikat-syarikat, anak syarikat kerajaan negeri yang hanya memulangkan kerugian. Itu yang pertama. Dan apabila kita tutup,
Di sana adalah yang tidak tutup. Yang mana sakit juga. Tapi kita rawat. Yang mana boleh rawat, kita rawat. Yang mana projek-projek, macam tadilah Tok Lee sebut, banyak projek-projek sakit yang ditinggalkan. Tapi yang mana kita rasa boleh rawat, kita rawat. Nanti saya sebut antara contoh-contoh mudah yang boleh kita faham. Antara yang paling menarik sekali, dengan JLC yang ada, yang masih berbaki, selain pada hak kita tutup tu, kita telah pun jana dengan baik dan akhirnya alhamdulillah berjaya mencatatkan peningkatan pendapatan tahun keuangan yang berakhir 2021 yang lalu sebanyak 1.2 bilion kepada kerajaan negeri Terengganu. Ini satu lonjakan yang sangat menarik. Daripada tahun 2018 kita ambil 2021, lebih kurang 2 tahun lebih sikit, 1.2 bilion kita telah berjaya meningkatkan pendapatan keuangan negeri. Dan ini adalah merupakan suatu yang drastik. Sebab tahun 2020 kita hanya dapat 1 bilion. Tapi tahun 2021 dia meningkat 1.2 bilion. Itu saya tak tengok. Hak tahun 2022 yang juga semakin meningkat. Jadi dengan keuntungan yang berjaya dijana ni, dia memberi dua perkara. Yang pertama, menunjukkan pentadbir negeri ni mampu. Kalau tak mampu, macam mana kita boleh buat keuntungan? Daripada kita ambil projek hak sakit, hak lemah, kita rawat, kita baiki, dan kita boleh capai keuntungan. Di samping kita buat keuntungan dengan anak-anak syarikat kerajaan negeri ini, setara kena ingat, kita mengalami kekangan dari sudut perolehan keuangan, yang mana royalti kerajaan negeri Terengganu ini telah dinafikan sejak sekian lama. Saudara yang dihormati sekalian, ini realiti yang berlaku. Terutama tahun 2023, zaman kerajaan Madani ini. Dia baru bagi 405 juta baru duit royalti. Sedangkan duit royalti inilah kita antaranya nak digunakan bagi membangunkan negeri. Kita ditekan. Berbandinglah kalau saya ambil daripada rekod 2018. Zaman Tun Dr. Mahathir memimpin. Dia beri royalti 1.3 bilion kepada kita. Kemudian tahun 2019, zaman Tun Dr. Mahathir juga, dia bagi 1.4 bilion. Kemudian tahun 2020, zaman Tan Sri Muhyiddin, dia bagi 1.2 bilion. 2021, zaman Tan Sri Muhyiddin juga, dia bagi 1.2 bilion kepada kerajaan negeri Terengganu. Tahun lepas, 2022, zaman Datuk Seri Ismail Sabri, dia bagi 1.3 bilion. Mari zaman kerajaan Madani ni 400 juta je dia bagi. Dalam keadaan begitu pun, kekangan yang ada, di samping kita jana JLC yang sakit untuk mencapai keuntungan, kita rawat projek-projek yang sakit untuk mendapat keuntungan, kerajaan negeri mampu membayar hutang kerajaan pusat. Ini saya, kalau orang mengaji ekonomi, saya tak mengaji ekonomi secara mendalam, saya ambil fakta ini untuk menunjukkan bahawa kalau kita tak ada upaya dan idea untuk memimpin dan mengurus ekonomi negeri, kita takkan mampu buat perkara ni. Hutang kerajaan negeri ni, saudara, 472 juta telah pun kerajaan negeri bayar pada Januari 2019 yang lalu. 472 juta. Point something lah, point 78. 472 juta bagi tempoh
sehingga Januari 2019. Januari 2019 sampailah bulan Jun lepas, bulan Jun yang lalu. Maknanya kita telah berjaya mengurangkan hutang dan sekarang ni baki pinjaman yang ada dengan kerajaan pusat sekarang ni hanya sekitar 267 juta saja lagi. Kita ambil kerajaan ni dengan hutang. Kerajaan ni ada hutang. Hutang tu dibuat oleh kerajaan sebelum lah. Dan saya tak ada masalah kerajaan negeri berhutang ke kerajaan pusat. Tak ada masalah. Semua kerajaan negeri berhutang. Dan hutang itu dibuat dengan kerajaan pusat adalah kerana nak membangunkan kerajaan negeri. Nak bayar gaji barangkali ataupun nak buat projek-projek pembangunan. Sebab kerajaan negeri berhak membuat hutang itu kerana banyak juga hasil daripada negeri akan sampai ke pusat. Hasil yang ada. Sama ada hasil galian ke, hasil apa ke. Dengan cukai-cukai yang ada ni akan balik ke kerajaan pusat. Jadi untuk membangun semula negeri, kerajaan negeri boleh mohon hutang dengan pihak kerajaan pusat. Itu normal. Tak ada masalah itu. Tetapi apa yang menarik ialah kita mampu membayar hutang itu. Dalam keadaan ekonomi negeri disekak daripada segenap arah, hasil bumi negeri diserap sebahagiannya ke pusat. Dan kita mengambil alih kerajaan negeri ini dengan hutang yang tinggi dan banyak projek-projek yang sakit. Tiba-tiba kita boleh mencana keuntungan yang begitu tinggi dan ini membuktikan pemimpinnya adalah pemimpin yang hebat. Itu bahasa mudah saya nak sebut pada muslimin dan muslimat sekalian. Dan nak tengok kebaikan dia apabila kita rawat anak-anak syarikat kerajaan negeri ini yang dah teruk, jadi baik, lepas tu berjaya mencipta keuntungan. Apa kelebihan yang kita dapat? Saudara yang dihormati sekalian, kalau saya tengok pada data yang telah diumumkan baru-baru ni oleh pihak kerajaan negeri, program komuniti ibu tunggal di 32 don di seluruh negeri Terengganu telah menerima sebanyak RM600,000 daripada beberapa buah anak syarikat yang telah mencapai keuntungan ini. Maknanya keuntungan anak-anak syarikat kerajaan negeri ini dia balik semula kepada rakyat. Dan ini pun berhajat kepada ketelusan. Kalau tidak ada ketelusan pada pemerintah, pemimpin kaki rasuah, kaki songlap duit rakyat, dia tak sampai ni kepada rakyat duit ni. Dia duduk main di kalangan JLC. Akhirnya pengarah JLC-nya apa semua sekali duduk pusing duit situ. Kerajaan negeri pun bagi sama-sama dia. Kalau pemimpin dan pemerintah itu tidak telus dan kaki rasuah. Tapi alhamdulillah kerajaan PAS ini baik di Kelantan, di Terengganu, di negeri Kedah, di Perlis, kita memang memberi komitmen yang tinggi untuk bebas daripada rasuah. Paling menarik, sampel yang ada pada kita kerajaan Kelantan. Ini sampel kepimpinan PAS. Sama ada zaman Tok Guru Ni Aziz, almarhum, zaman Ustaz Mak Yaakob, dan termasuk zaman sekarang, Datuk Panglima Perang, Ustaz Nasaruddin Daud. Walaupun masih baru, tetapi daripada dulu sampai sekarang, tidak ada satu kes pun disabitkan di mahkamah rasuah oleh pemimpin-pemimpin PAS dalam memimpin kerajaan negeri, termasuk negeri Terengganu. Jadi oleh kerana ini, dia menjadi asas, menjadi modal, kekuatan pribadi pemimpin. Yang ini yang kita nak. Yang ini yang kita nak. Kita tak nak pemimpin yang ada kes, puluhan kes yang sedang didakwa di mahkamah, tiba-tiba dibiarkan menjadi pemimpin negara. Saya tak nak menuduh mereka itu bersalah sebelum disahkan bersalah di mahkamah. Tetapi selayaknya orang yang ada kes di mahkamah direhatkan sehingga dia dibuktikan tidak bersalah, baru dia boleh comeback untuk memimpin. Namanya dibersihkan di mahkamah, baru dia boleh kembali untuk mendapat kepercayaan rakyat dan memimpin rakyat. Selama kesnya dalam mahkamah sedang dibicarakan, tak selayaknya dia memegang jawatan besar, jawatan tinggi. Akhirnya nanti dia akan ganggu mahkamah nak ambil tindakan pun,
Ini siapa? Bukan sebagai orang. Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri. Jadi akhirnya dia akan mengganggu proses perbicaraan di mahkamah. Ini bukan saja apa yang kita faham sebagai contempt of court yang dibuat oleh kenyataan-kenyataan di luar berhubung dengan kes perbicaraan di mahkamah. Seperti yang berlaku pada lawyer dalam kes Elin cabar undang-undang syariah baru-baru ni. Bukan itu saya yang dianggap sebagai menghina mahkamah. Tetapi apabila dia berjawatan besar yang menyebabkan mungkin hakim ke siapa ke jadi teragak-agak. Kena pula pegang menteri undang-undang pula. Jadi tak sepatutnya lah dia dibenarkan berada di situ. Tapi PAS, alhamdulillah. Kita bukan saja bersalah, tak ada lagi lah setakat ni kes-kes yang telah disabitkan di mahkamah melibatkan soal rasuah. Sebab itu kita boleh memimpin dengan baik. Untung saja JLC, anak syarikat 32 don di seluruh negeri Terengganu. Komuniti ibu tunggal dia dapat sumbangan sebanyak RM600,000. Baru ni anak syarikat air Terengganu sini yang berhak. Satu, syarikat air negeri Terengganu. Dia telah menyumbang sebanyak 2.6 juta air percuma kepada semua surau dan masjid dalam negeri Terengganu. Nak cari mana? Bukan bayar sikit, percuma terus. Ada negeri itu dia buat juga bayaran sikit. Ni tak percuma terus. Hasil daripada syarikat ataupun JLC yang menjana keuntungan. Dia pulangkan balik kepada rakyat. Itu antara contohlah yang boleh saya tunjuk. Termasuklah kumpulan Terengganu Incorporate ni, dia telah berjaya menyumbang sebanyak 1 juta untuk menaja 10 pelajar tempatan daripada keluarga B40 untuk melanjutkan pelajaran. Ini di bawah program Young Talent Scholarship Program. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang sangat menarik yang saya kira mungkin fakta inilah dulunya masa pilihan raya peringkat negeri rakyat bagi 32-0. Maknanya orang panggil percaya penuh kepada kerajaan negeri dan pemimpin-pemimpin yang mentadbir kerana berjaya mengangkat orang panggil taraf hidup rakyat, mengangkat ekonomi negeri dan tanpa rasuah. Jadi saya tak faham, saya pelik kenapa tiba-tiba Barisan Nasional menghadapi pilihan raya kecil Kemaman ini cuba nak mainkan isu kononnya menteri besar yang menjadi calon di Kemaman ini adalah pemimpin yang tidak layak, pemimpin yang tak pandai perintah negeri. Rakyat menyaksikan. Dan ini fakta yang saya tunjuk ini adalah suatu yang diperhati dan diyakini oleh setiap pengundi. Sebagai contohlah, saya nak sebut lagi. Hak ni, kalau kita perhati elok-elok, kita tengok molek, memang kita nampak jelas keupayaan dan kehebatan pemimpin-pemimpin kita. Yang pertama, semasa kita ambil kerajaan negeri ni, kita ada beberapa projek yang begitu tenak. Bukan sakit, ICU. Istilahnya ICU lah, tenak. Kalau orang dalam hospital ni, ICU ni, wayar berselerak lah maknanya. Sakit tenak. Antaranya ialah Hotel Paya Bunga. Hotel Paya Bunga ni, masa dia buat dulu bukan main hebat lah. Kos 90 juta lebih. Tetapi, kerugian yang terkumpul sehingga 2018 masa kita ambil alih kerajaan ni 1.8 juta. Rugi. Tak beroperasi. Saya masih ingat lagi, saya datang ke Terengganu, saya pergi ke Hotel Paya Bunga tu. Dia jadi macam rumah tinggal. Kosong. Apa nama ni, sawang, lepas tu rosak tali pendawaian elektrik dia rosak. Dahsyatlah dahsyat. Tetapi alhamdulillah setelah kita ambil alih pada tahun 2018, saudara tahu tak? Kita telah berjaya membuat keuntungan yang begitu cepat.
dengan untung bersih 1.4 juta pada tahun 2019. Hak daripada 1.8 juta kita rugi, kita boleh jana untung bersih 1.4 juta, dan ini bermakna kita telah berjaya mengurangkan ataupun mengecilkan jumlah kerugian terkumpul daripada 1.8 juta itu hanya kepada tinggal 400 juta saja pada tahun 2019. Itu hak cerita 2019. Lepas tu naik 2019, 6 bulan terakhir tahun 2019, kita telah berjaya melalui Hotel Paya Bunga ni merekodkan pendapatan sebanyak 6.4 juta. Dan akhirnya tinggal lebih kurang dalam, bukan tinggal lah, kita punya lebihan baki tunai sebanyak 800,000 selepas talak rugi terkumpul. Ini hak tahun 2019. Tahun 2020, Hotel Paya Bunga ni mencapai keuntungan. Ni dah kita tak ada rugi dah lah. Habis dah, talak habis dah rugi tadi, kita dapat 260,000. Dan ini adalah satu pencapaian yang memang membanggakan lah. Sebab apa? Sebab masa tu masa Covid. Tuan-tuan kena ingat, masa tu adalah masa Covid. Tahun 2020. Hotel lain tutup buku belaka. Hotel lain tutup bungkus. Tetapi Paya Bunga ni kita daripada rugi 1.8 juta terkumpul 2018, kita develop tahun 2019, akhirnya 2020, 260,000 kita jana keuntungan. Saudara dah hormati sekalian, 2020. Tengok 2021, dia catat lagi keuntungan meningkat. Ni pun masih PKP lagi ni. 2021 ni masih lagi kita terasa bahang sekatan itu. Tapi kita masih lagi dapat jana sehingga untung 3.2 juta ringgit Malaysia. Saudara yang dah hormati sekalian, benda-benda macam ini suatu yang sangat luar biasa. Yang tak boleh kita pejam mata dan tak boleh kita nak kata, oh pemimpin kita ni tak pandai memimpin, tak pandai memerintah. Kita nak develop satu bangunan yang rosak ni saudara, nak jadi elok balik. Kalau tanya kontraktor pun, pakat ngelim kepala. Kos dia kadang-kadang lebih berat daripada buat hak baru. Kadang-kadang lebih berat daripada buat hak baru. Tengok pada keadaan kerosakan. Tapi alhamdulillah, sehingga Hotel Paya Bunga ni setelah kita umumkan sebagai hotel patuh syariah yang pertama di negeri Terengganu. Sebelum ni orang Terengganu tak kenal lagu mana hotel patuh syariah. Dan hotel patuh syariah ni dia bukan pada makanan halal saja. Dengan cara pengurusannya patuh syariah, dengan suasana environment dia patuh syariah. Tiba-tiba alhamdulillah hotel ini telah pun layak untuk menerima anugerah standard kualiti Islam daripada UCSC di peringkat antarabangsa. Dapat award, dapat pengiktirafan. Itu cerita pasal Hotel Paya Bunga. Sama juga dengan stadium. Stadium Sultan Miza, semua orang tahu. 2 kali runtuh. 2 kali runtuh. Runtuh, lepas tu cuba nak beki, runtuh balik. Siapa orang awak nganying? Orang awak nganying, orang awak keluar gambar dalam media sosial. Gambar Ultraman duk balah dengan gorila dalam stadium. Patut stadium runtuh pun. Orang troll, orang awak nganying. Malu negeri Terengganu masa tu. Kononnya nak buat stadium hebat lah. Tapi kerana saya percaya faktor-faktor rasuah dan sebagainya, sehingga pembinaan itu tak cukup spek yang betul, akhirnya mengalami suatu bencana yang tak sepatutnya berlaku. Runtuh. Nak baiki balik ni, kontraktor ngilim kepala. Ada yang kata kalau nak baiki ni mungkin cecah 800 juta. Tapi tadilah kalau nak pakai sifir Menteri Besar UMNO hak sebelum-sebelum ni, dia pakai tahuk terus lah projek ni. Tapi alhamdulillah pemimpin kita sambung, baiki balik, rawat balik. Akhirnya tahun 2020 kita boleh bina padang yang bertaraf antarabangsa.
Sehingga Sultan Miza, Stadium Sultan Miza ni boleh dijadikan sebagai tuan rumah untuk perlawanan bola sepak di peringkat antarabangsa. Padangnya berkualiti. Kita baiki balik. Kos tu, kalau keseluruhan, padang saja sejuta. Keseluruhan kos tu, ada orang kata dekat dengan 100 juta. Saudara yang dah hormati sekalian. Tu kita baiki hak rosak. Ambil ni ambil hak punah. Ambil hak sakit. Sama lah juga dengan duyung Marina Rizal. 5 juta kos nak develop balik daripada tahun 2021 dan Alhamdulillah dapat keuntungan meningkat. Masjid Kristal. Masjid Kristal pun serupa juga mengalami kerosakan. Daripada tahun 2013 sampai tahun 2017. Pelancong tak lagi. Pelancong tak boleh buat, tak boleh nak masuk, nak ziarah masjid. Akhirnya kita baiki. Berjuta kos habis baiki. Dalam pada kita labur duit beratus-ratus, berpuluh-puluh juta nak baiki projek-projek yang rosak ni jadi baik semula dan menjana keuntungan. Kalau kerana pemimpin tidak bijak mengurus ekonomi, dia tak akan boleh berlaku. Ini poin besar yang saudara nak kena bawa bagi membaiki, bukan membaiki, bagi mengukuhkan kredibel ataupun wibawa calon yang kita kemukakan ini dan sekaligus menafikan tohmahan daripada pihak Barisan Nasional. Kononnya calon kita ni tak pandai nak mengetah negeri, lepas tu konon nak pergi lari, nak pergi ke parlimen, nak jadi menteri di peringkat pusat pula. Itulah naratif yang dia bawa sehari dua ni. Dan saudara, hak saya percaya dan yakin, hak rakyat paling berasa, hak rakyat paling terasa sangat ialah masalah isu tanah. Isu tanah daripada tahun 2019 sampai tahun 2022, tahun lepas lah. Rekod saya ambil hak tahun lepas, hak tahun ini tak ambil lagi. Daripada 2019 sampai 2022. Kerajaan negeri telah pun membahagikan 28,260 geran tanah kepada rakyat ataupun meluluskan permohonan tanah daripada rakyat. 28,260 permohonan. Saudara, ini suatu benda yang hebat yang tak boleh dilakukan kalau tidak kerana PAS memerintah. Kenapa saya kata begitu? Oh, angkuhnya. Tak, bukan angkuh. Saya teringat satu sejarah. Apabila kita berjaya mengambil alih kerajaan negeri Terengganu ini dan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Presiden PAS masa itu sebagai Menteri Besar, pun telah meluluskan tanah kepada rakyat. Termasuklah peristiwa yang saya tak boleh lupa, ialah peristiwa di Kijal ini. Kampung apa Kijal ni? Kampung Bujal. Kampung Bujal. Apabila UMNO ambil alih kerajaan negeri, dia rampas semula tanah yang telah diberikan oleh PAS, oleh kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS pada masa itu. Dia rampas balik. Yang saya ingat di Kampung Bujal ni, kerana saya hadir bersama masa tu. Dilepaskan gas pemedih mata, dipukul dengan cotah oleh polis. Kami bertahan bersama dengan almarhum Ustaz Abu Bakar Cik pada masa itu. Mujur tak kena seret masuk dalam Black Maria. Motor tak kira lah. Maka gas pemedih mata masa itu. Nak mempertahankan tanah rakyat yang telah pun kerajaan PAS beri. UMNO ambil alih kerajaan, dia rapah balik tanah. Bukan nak beri tanah pada rakyat, dia rapah balik tanah. Itu saya kata, tak mudah sebenarnya nak beri tanah kepada rakyat ni. Kalau di negeri saya, di Pahang tu, ada satu kawasan daerah kampung, dah berapa generasi dah rakyat duduk. Ada yang 40 tahun, ada yang dah 50 tahun, mohon tanah, tak dapat-dapat sampai kesudah. Setiap kali pilihan raya, dia suruh isi borang, mohon tanah. Janji nak lulus,
kalau rakyat undi dan sokong Barisan Nasional. Apabila rakyat undi sokong, borang terapung. Tak tahu ke mana. Mari pilihan raya pula, isi pula borang baru. Tak tahu banyak mana borang dah isi. Tiap kali pilihan raya. 40 tahun, 50 tahun, mohon tanah. Saban kali pilihan raya, dijanjikan nak beri tanah kepada rakyat. Tak beri-beri. Tapi oleh kerana pada waktu itu, dengan tekanan, dengan kekangan yang diberikan oleh kerajaan yang memerintah Barisan Nasional kepada rakyat, rakyat seperti terikat tak mampu berbuat apa-apa. Ditambah kematangan berpolitik, maklumat politik, terutama di kawasan desa, di kawasan pendalaman, kampung, falda, yang memang menjadi fixed deposit kepada Barisan Nasional pada waktu itu, memang berjanjilah, bohonglah janji itu berapa kali pun, mereka tetap menang. Terutamanya di kawasan falda. Tetapi Alhamdulillah, apabila mutaakhir ini, boleh dikatakan tidak ada lagi area dalam negara kita yang menjadi fixed deposit kepada Barisan Nasional. Maknanya di kawasan falda pun kita sudah boleh menang, dan di kawasan kampung pendalaman pun kita sudah boleh menang, dan kini Barisan Nasional memang mengalami kemerosotan dan kekalahan yang amat teruk dalam sejarah negara setelah mereka bertakhta di tampuk pemerintahan negara sejak sekian lama. Barangkalilah kerana terlalu lama, terlalu banyak pengkhianatan dan kezaliman penindasan yang dilakukan kepada rakyat sebelum ini, akhirnya rakyat mula celik, terutamanya generasi muda yang terpelajar. Ditambah dengan teknologi maklumat yang ada pada hari ini, akses maklumat dengan begitu pantas. Ditambah pula kebenaran, umur 18 tahun boleh mengundi. Budak-budak muda ni memang dia tak ada dalam dunia nyata macam ni. Kebanyakan mereka duduk dalam talian. Jadi macam orang-orang bunian duduk dalam talian begitu. Dia tak ada di alam nyata ni, payah nak jumpa budak-budak muda ni. Dia duduk dalam TikTok, dia duduk dalam Instagram, dia duduk dalam Twitter, dia duduk dalam Facebook, dia duduk dalam talian. Jadi maklumat dia ambil daripada situ. Dia balik masa mengundi, tahu-tahu bungkus UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya percaya kita juga mampu mengulangi kemenangan dan keupayaan serupa di peringkat pilihan raya kecil Kemaman ini. Mempertahankan kemenangan. InsyaAllah. Boleh muslimin muslimat. Paling tidak kita mengekalkan kemenangan. Kalau boleh, memang kita nak capai kemenangan yang lebih besar. Dengan majoriti yang lebih besar. Tapi saya nak pesan, jangan overconfident. Bila-bila pun overconfident ni ialah suatu yang negatif. Walaupun kita ada keyakinan, kita ada satu orang panggil kepercayaan bahawa kita boleh menang, tetapi jangan jadikan dia sebagai overconfident, kerana sikap overconfident inilah yang menyebabkan arnak kalah dengan kura-kura. Sewaktu belum berlari. Patutnya belum berlari, kaedah belum berlari ni. Tengok body tahu dah, sah arnak menang. Berlawan dengan kura dah. Tetapi oleh kerana arnak ni overconfident, dia bahagi tidur tengah jalan. Dia kata lambat lagi kura nak sapa. Dia bahagi tidur tengah jalan. Kura slow je potong. Menang molek-molek ada. Kita tak nak tu. Sebab mari buat overconfident, malah ngeping, malah buat kerja. Akhir sekali musuh tak berhenti. Sebab musuh pula buat kerja kencang sebab dia ingat dia kalah. Lawan kita ni buat kerja kuat sebab dia duk jangka dia kalah. Yang kita pula duk sedap rasa menang, akhir sekali buat slow. Jangan. Ingatlah muslimin muslimat, tolong beritahu pada rakan-rakan, kawan-kawan kita, jangan overconfident. Keyakinan untuk menang itu perlu ada sebagai semangat perjuangan, tetapi jangan overconfident. Sampai kita tidak bekerja dan tidak bertungkus lumus untuk memenangkan calon yang kita bawa di PRK Kemaman ini, insya-Allah. Jadi itulah antara perkara yang saya nak sampaikan. Jadi semoga Allah memberi keupayaan kepada kita dan juga memberi kejayaan kepada kita. Dua perkara ini sangat penting. Keupayaan dan
kejayaan. Kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakannya, maka kita tidak akan dapat memilikinya. Jadi oleh kerana itu, petugas-petugas terutamanya, pemimpin-pemimpin terutamanya, mesti mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sekali-kali melakukan maksiat dan mungkar yang menyebabkan Allah murka dan membatalkan jadual kemenangan wal'ayazubillah. Dan jangan sampai kita mengabaikan tanggungjawab. Sebab menang kita ni bukan kerana ramai kita, bukan kerana hebat kita, bukan kerana keupayaan ekonomi, wang ringgit kita. Itu hanya faktor-faktor yang membantu. Di sana ada faktor yang menentu kemenangan. Siapa dia? Allah Azza wa Jal. Jadi oleh kerana itu, jangan berhenti bermunajat, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bertawakal, bertasbih, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, minta Allah beri kemenangan. Dan kemenangan itu sangat penting untuk kita, sebagaimana saya sebut di awal mukaddimah ucapan tadi. Kenapa kita perlu menang? Boleh muslimin dan muslimat sekalian? InsyaAllah. Jadi sekarang itulah, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd. Waalaikumsalam warahmatullahi